Hari RTM ke-76, #RTM terus unggul. Hari ini kita menyambut Hari RTM yang ke-76, pastinya relevansi RTM itu dijaga dan juga kualitinya dijaga untuk menjadikan RTM ini terus mendapat perhatian dan juga terus mendapat tontonan daripada kalangan rakyat Malaysia. Media di Malaysia sebenarnya berevolusi mengikut peredaran zaman. Dalam zaman yang serba canggih ini, ada media konvensional yang perlu diubah disebabkan proses mendapatkan maklumat kini bukanlah seperti mana yang kita dapat jangkakan 10 tahun terdahulu. Media sosial menjadi sumber utama kita di hujung jari dia sekarang ni, namun masih relevankah media konvensional di Malaysia dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan sumber maklumat yang sahih, yang cepat, yang tepat dan yang terkini. Kita bersama dengan Encik Muhammad Kamarul Arifin Muhammad Azmi, pensyarah Jabatan Reka Bentuk dan Komunikasi Visual Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin dan juga merupakan bekas petugas Radio Televisyen Malaysia RTM. Assalamualaikum, Encik. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Allah, bekas petugas Radio Televisyen Malaysia merupakan satu status yang sangat besar untuk kita bawakan hari ini. Alumni lah ke apa ni? Bolehlah, alumni lah juga kan. Okey, tapi kita bawa persoalannya, last Encik datang ke RTM dan juga apa perasaannya bila tiba di RTM hari ini di Lensa IBT. Ya? Okey, terima kasih Syai. Sebelum tu saya ingin ucapkan selamat menyambut Hari RTM. Terima kasih. Ke-76 ya. Satu pencapaian yang begitu membanggakan ya. 76 tahun mengharungi pelbagai rintangan perubahan demi perubahan, tapi RTM masih lagi bersama kita di udara ya, di Malaysia ini. Dan sebenarnya saya last berada di RTM ni tahun 2016 ya. Dan masa itu saya berkhidmat di siaran TV1. Okey. Dan masa itu saya berkhidmat di Konti lah. Mungkin ada rakan-rakan kat Konti yang menonton sekarang ni kan, harapnya masih kenal lah. Dulu lain orangnya, sekarang dah makin sihat. Makin comel kata dia. Itulah 2016 kemudian saya berkhidmat di organisasi lain. Dan sepanjang masa tu saya mungkin sedikit tak berapa nak beri perhatian kepada televisyen pada waktu tu. Sehinggalah kita mengalami Perintah Kawalan Pergerakan. Pada masa itu saya mula untuk menonton semula, saya buka TV1. Masa tu saya tonton, saya rasakan macam wow, dahsyat perubahan dia. Memang sangat, saya sangat kagum dengan perubahan tu. Dan hari ini kembali ke Angkasa Puri sekali lagi setelah bertahun-tahun meninggalkan Angkasa Puri. Perubahan dia dari segi infrastruktur memang dahsyat lah. Ya, memang saya rasa bangga sebenarnya menjadi bekas warga Angkasa Puri. Saya rasa kalau warga sekarang ni memang lagi bangga lah kan. Macam tu. Okay. Itu yang kita dapat dengarkan antara perubahan daripada bekas petugas RTM sendiri dulu yang kini. Namun persoalannya, adakah RTM sekarang ni masih lagi relevan pada zaman kini? Sebenarnya soalan ni relevan ke tidak, media konvensional telah ditanyakan soalan ni sejak sekian lama, dari awal tahun 2000 lagi sebenarnya. Soalan ni dah kerap kali ditanyakan, sama ada media konvensional ini masih lagi perlu ada, ya, adakah masih lagi relevan. Tetapi and yet hari ini kita masih lagi bersiaran dengan teknologi-teknologi yang lebih canggih, dengan siaran yang lebih berkualiti. Okey, saya lihat sebenarnya kita boleh melihat ya, media konvensional ni sebenarnya dia kalau kita kata boleh coexist ya dengan media sosial, dengan media digital yang lebih internet ya, menggunakan platform internet. Dia sebenarnya macam saya sebut tadi, dia coexist. Jadi kalau sebelum ini media konvensional ni dia bersifat seperti kalau kita panggil gatekeeping ya, kita menghasilkan program dan kita siarkan kepada khalayak umum. Tetapi kini sebenarnya kita boleh berubah ya, apabila kita boleh menggunakan internet dengan data yang begitu banyak di dalam revolusi industri keempat ini. Kita boleh menggunakan data-data ini untuk menghasilkan program-program yang lebih lebih sesuai dengan kehendak masyarakat. Kalau kita lihat dunia sekarang ni, siapa boleh jangkakan hanya dengan duduk di hadapan kamera dan menjamu selera dengan bunyi-bunyi yang begitu begitu
macam orang kata menaikkan senses okey. deria kan. Jadi itu pun mendapat perhatian daripada penonton. Jadi kalau kita fikir dan kita lihat balik kepada program-program kita yang mungkin beberapa tahun kebelakangan ini, kita takkan terfikir yang rancangan sebegitu akan menerima perhatian yang begitu banyak daripada penonton. Tapi hakikatnya kalau kita tengok sekarang ni di YouTube menerima begitu banyak tontonan daripada orang ramai. So kita perlu menggunakan data-data ini, maklumat-maklumat ini untuk menghasilkan program yang lebih lebih berbeza berbanding dengan yang ada sekarang. Okay. Saya boleh dikatakan setuju dengan pendapat Encik. Mungkin satu persoalan saya ingin tanyakan. Adakah program-program terkini di RTM ini tidak lagi relevan ataupun perlukan perbaharuan yang 360 darjah? Okey, bercakap mengenai 360 darjah, saya pasti RTM, rancangan-rancangan di RTM ini kita sebenarnya tidak boleh seolah kita nak bandingkan dengan rancangan-rancangan di TV-TV komersial kerana RTM ada satu tanggungjawab, iaitu kerana RTM adalah kalau kita panggil public broadcast service, PBS. Maksudnya dia mempunyai tanggungjawab kepada masyarakat untuk mendidik, untuk menyampaikan maklumat dan juga untuk menghibur. Jadi kalau kita melihat kepada perkataan-perkataan itu, menghibur itu adalah yang paling hujung sekali. Maksudnya fungsi yang paling penting untuk RTM jalankan adalah untuk menyampaikan maklumat dan juga mendidik masyarakat. Jadi saya lihat RTM sebenarnya telah banyak menghasilkan program-program yang sememangnya mendidik, sememangnya mendidik. Mungkin RTM boleh menambah lagi elemen-elemen hiburan dalam rancangan-rancangan tersebut. Jadi contohnya macam dalam Lensa IPT hari ini kita start dengan nyanyian yang begitu uplifting sekali kan, rasa begitu bersemangat muziknya. Jadi itu adalah antara elemen-elemen yang RTM boleh tambah baik. Di samping itu sebenarnya penghasilan rancangan program ni kita perlu lihat dari 360 darjah macam Syah cakap tadi. Maksudnya sekarang ni kita tidak boleh lagi beranggapan yang siaran hanyalah kita duduk di sini selama 1 jam bersiaran, kemudian kita akan dan selesai begitu sahaja. Tak, RTM perlu melihat bagaimana untuk kita mengeksploitasi lagi program ni supaya bahan-bahan ini nanti akan masuk ke media sosial, akan dijadikan bahan yang klip-klip mungkin yang lebih pendek untuk bahan-bahan di media sosial RTM. Saya melihat ni sebenarnya Encik kepada golongan muda, golongan-golongan generasi Z dan Alpha sebagainya, RTM ni ataupun media konvensional ni dia sering diejek, sering dipertikaikan tentang kualitinya, dipertikai tentang isi kandungannya. Mungkin kalau kita lihatkan dari segi apa yang ingin disampaikan kepada mereka itu mungkin kita boleh katakan subjektif, kita tak tahu apa kemahuan. Tapi apa antara yang pandangan daripada Encik sendiri terhadap golongan-golongan itu untuk mereka sebenarnya dapat tengok kepada RTM itu sendiri? Okey, baiklah. Sebenarnya banyak kajian telah dibuat mengenai generasi ini. Mereka sebenarnya di mana-mana negara pun sebenarnya mereka tidak menonton. Mereka memang bukan penonton televisyen. Itu satu fakta yang kita perlu terima. Mereka bukan penonton televisyen. Mereka tidak menggunakan media konvensional. Okey, mereka menggunakan media digital, media sosial. Mungkin lebih kajian perlu dibuat kenapa behavior ataupun perlakuan sebegitu berlaku pada generasi ini. Tetapi apa yang saya boleh lihat adalah salah satu faktornya mungkin ada dari segi kehidupan kita, lifestyle. Kerana sebagai contoh, kita punya waktu kerja pun semakin bertambah. Orang mungkin keluar bekerja lebih awal, dan kemudian pulang bekerja pun semakin lewat. Jadi masa mereka untuk menggunakan media konvensional tu semakin berkurangan. Semakin berkurangan. Di samping kalau generasi lebih muda pula, mereka mungkin contohnya kalau mereka ini pelajar, mereka mungkin tidak ada televisyen. Mereka ada tablet, ada PC, ada telefon bimbit, kan? Okey. Jadi di situ mereka lebih menggunakan media sosial.
Ya, mereka tidak menggunakan media konvensional. Tetapi bagaimana nak menarik perhatian mereka itu? Seperti mana saya katakan tadi, kita ada banyak data di luar sana. Kita ada YouTube, ya, sebagai contoh. Dekat YouTube kita ada kita boleh tengok jumlah tontonan, komen-komen yang diberikan oleh penonton. Jadi apabila kita melihat, ya, komen-komen ini, sebenarnya RTM boleh mengambil intipati-intipati daripada komen-komen ini dan juga data-data ini untuk kita lihat bentuk rancangannya macam mana dan apa yang menarik minat golongan ini. Faham. Jadi kalau kita ikutkan, sekarang ini pun kita sudah pun berada di landasan yang mungkin mula diterima kembali masyarakat di Malaysia. Dan kalau kita berada di landasan yang seperti ini, apa yang Encik dapat lihat tentang hala tuju RTM pada masa yang akan datang? Baiklah. Okey, hala RTM sebenarnya berada pada landasan yang betul. Saya rasa memang pada landasan yang betul. Dan saya memang melihat perubahan RTM yang semakin baik. Kualiti penyampaian, kualiti siaran, programnya, ya, semakin bertambah baik dan semakin mendapat perhatian, ya. Tetapi walau bagaimanapun, sebagai contoh saya ambil, ya, kebanyakan penonton ataupun pasaran, ya, berada contohnya di YouTube, kan? Tetapi kita tidak dapat akses rancangan-rancangan RTM di YouTube. Kan? Okay. Setahu saya, boleh betulkan saya kalau saya salah, saya rasa berita RTM saja yang ada di YouTube. Ya. Okey, tapi rancangan-rancangan lain seperti Lensa IPT, adakah boleh kita tonton di YouTube? Setakat ni di RTM kita boleh beberapa rancangan tu kita boleh tonton di YouTube. Ya. Kita boleh search saja saluran berita RTM dan sebagainya. Yes. Jadi apabila RTM sebagai contoh, contohnya RTM berada di YouTube, ya, rancangan-rancangan lama pun diletak dimuat naik di YouTube contohnya. Jadi apabila di situ, apabila mereka mempunyai kontak dengan bahan-bahan media ini di YouTube, maka mereka akan melihat, okey, RTM, kan? Okey, jadi di situ apabila mereka menonton di media sosial, mereka akan patah balik ke media konvensional lah, kerana mereka berada di situ. Faham. Jadi kita sebenarnya banyak lagi kita boleh borakkan berkenaan dengan relevansi media konvensional di Malaysia ini, tapi kita pun berada di penghujung rancangan. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Encik Omar Kamarul Arifin, Muhammad Azmi, hujung segmen ke hujung rancangan. Kita ada lagi 2 slot kita akan kongsikan dengan anda. Kita nak berehat seketika. Terima kasih Encik Kamarul kerana sudi bersama kita pada hari ini. Terima kasih Syai. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT.